Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berikan peluang untuk berada pada hari ini pada 10 Ramadan yang kita telah pun selamat berpuasa dan akan melepasi 1/3 daripada bulan Ramadan ini dengan ahli keluarga kita dan kita menjalani ibadah puasa, membaca Al-Quran, solat Jumaat, solat Tarawih dan sebagainya, dan semoga amalan-amalan kita yang telah kita lakukan pada 10 hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah dalam 2/3 Ramadan lagi kita akan lalui bersama dalam tempoh yang agak mencabar sekarang, tempoh PKP ini, dan pada masa sama kita berpuasa serta kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. Jadi selamat berpuasa untuk sekian kalinya buat semua. Jadi insya-Allah hari ini saya nak bercerita ataupun berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan puasa dan dialisis. Jadi kalau sebelum ini saya banyak berkongsi berkaitan dengan panduan pemakanan, pembahagian proses rawatan dialisis, kawalan makanan ataupun sumber makanan fosfat, kawalan sumber makanan potasium. Mungkin itu saya belum jelaskan lagi perbezaan yang wujud di antara pesakit buah pinggang yang menjalani dialisis dengan pesakit buah pinggang yang belum menjalani dialisis. Jadi di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini ada beberapa pertanyaan khususnya dari orang awam ataupun mereka yang mempunyai saudara mara yang mempunyai masalah penyakit buah pinggang. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelum ini, pesakit ataupun penyakit buah pinggang ini dia ada stage dia, ada peringkat dia, yang mana kalau peringkat kronik itu dikira pada peringkat 3 dan 4, dan peringkat yang kelima terminal, maksudnya peringkat end stage yang memerlukan kepada rawatan dialisis sama ada peritoneal adapun hemodialisis. Okey. Hasil temu bual saya ada buat beberapa temu bual dengan sebahagian pesakit, sama ada pesakit saya ataupun bukan pesakit saya sendiri. Adakah mereka mempunyai kemampuan untuk berpuasa? Nanti saya akan jelaskan bagaimana. Cuma sebelum kita sampai kepada peringkat bagaimana orang yang buat dialisis ini hendak berpuasa, dua soalan pertama yang kita boleh ajukan ialah, satu, adakah rawatan dialisis itu sendiri membatalkan puasa ataupun tidak? Yang kedua, adakah mereka yang menjalani proses dialisis mampu berpuasa? Okey, ini dua soalan asas yang pertama yang kita kena jawab, dan kita kena tahu detail butiran penjelasan dia sebelum kita sampai kepada panduan bagaimana orang yang menjalani proses dialisis itu hendak berpuasa. Okey, jadi dua soalan asas saya merujuk kepada penjelasan dalam Bayan Linnas yang pernah ditulis oleh mantan mufti wilayah Persekutuan, itu Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama kita hari ini, yang pernah menjelaskan dengan panjang lebar berkaitan dengan hukum dialisis dan berpuasa. Maksudnya hukum berpuasa dan dialisis, yang mana diterangkan juga tentang proses rawatan dialisis, hemodialisis yang melibatkan penggunaan dialyzer ataupun penggunaan mesin yang membantu dengan bahasa awamnya kita kata mencuci darah dan membuang sisa bahan buangan serta memastikan darah baru yang masuk itu ialah darah yang telah pun dibersihkan. Okey, itu
untuk hemodialisis, manakala proses peritoneal dialisis pula merujuk kepada penggunaan glukos yang bertindak sebagai larutan dialisit, yang dikenali sebagai larutan dialisit yang bertindak sebagai ejen penyerapan ataupun ejen penggantian untuk bahan buangan diasingkan di ruang peritoneal cavity ataupun ruang perut. Jadi dia melibatkan penggunaan glukos. Okey. Jadi pandangan yang saya dapat lihat daripada tulisan ataupun mantan mufti wilayah ini dalam Bayan Linnas yang pernah diterangkan ialah mereka berpandangan bahawa dialisis itu okey, rawatan dialisis tidak membatalkan puasa. Okey. Ada beberapa penjelasan, terutamanya setelah ditarjihkan hukum hujah semua ni, ada beberapa penjelasan. Yang pertama ialah status hadis yang digunakan untuk menunjukkan pesakit dialisis batal puasa berstatus daif dan tidak sahih. Tapi yang ni saya tak nak sentuh tentang hadis atau bagaimana, kerana ia lebih kepada penerangan ataupun penjelasan sebabnya yang dibuat oleh kita katakan orang yang lebih berautoriti dalam bidang hadis dan bidang agama. Cuma saya merujuk kepada pandangan yang telah ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri ini. Dan yang kedua ialah apa yang difahami dengan membatalkan puasa ialah bukanlah apa yang sampai ke rongga, tetapi apa yang sampai ke ruang penghadaman makanan dan juga perut. Jadi hakikatnya rawatan dialisis tidak sampai ke ruang di dalam perut itu sendiri. Okey. Yang ketiga, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, para sahabat sentiasa mengalami luka-luka dan mereka mengubati luka itu. Nabi SAW tidak sama sekali mengingatkan mereka bahawa puasa mereka batal atas tindakan mereka. Jadi ia melibatkan satu proses rawatan. Dan saya tertarik dengan satu pandangan daripada majlis yang telah pun nama apa majlis saya tak pasti nama dia. Okey, dari resolusi dari Fiqh Medical Seminar in Morocco on 1997 pada 1997 ada resolusi daripada seminar fiqh perubatan di Morocco oleh Islamic Organization for Medical Sciences atau IOMS yang menghimpunkan para ulama dan doktor perubatan berpendapat bahawa rawatan dialisis termasuk hemodialisis dan peritoneal dialisis tidak membatalkan puasa. Ini antara apa pandangan yang boleh ambil daripada majlis ulama ataupun resolusi seminar. Cuma di peringkat kebangsaan kita masih belum ada satu pandangan fatwa di peringkat kebangsaan apakah rawatan dialisis itu membatalkan puasa ataupun tidak. Okay, itu dari segi hukum, dan saya serahkan perbahasan ataupun perbincangan hukum ini kepada mereka yang lebih arif dan lebih mendalamilah kepada ilmu agama. Yang kedua, soalan kedua ialah bolehkah ataupun mampukah orang yang menjalani dialisis itu berpuasa? Okey, dan hakikatnya memang kita tak ada satu data yang cukup lengkap mengatakan bahawa okey, orang dialisis ni berapa ramai dah yang berpuasa. Okey, kalau mereka berpuasa, adakah mereka akan mengalami masalah ataupun tidak? Okey, jadi kalau merujuk kepada satu pandangan oleh saya tertarik dengan pandangan yang ditulis oleh seorang pakar perubatan, iaitu Dr. Wan Ahmad Hafiz bin Wan Muhammad Adnan dalam tulisannya pada tahun 2017 yang menyatakan dengan panjang lebar berkaitan dengan apakah
kita panggil akibat ataupun kebaikan, ataupun kita panggil kesan kepada kesihatan untuk orang yang sama ada dialisis ataupun tidak ada dialisis itu berpuasa. Apakah yang berlaku kepada mereka? Okey, dan hakikatnya dia sebenarnya dari sudut pengalaman, walau saya ada bertemu atau bertanya kepada beberapa orang pesakit, rata-rata dari mereka menyatakan bahawa mereka akan berpuasa pada hari yang mereka tidak menjalani dialisis, dan mereka tidak mampu untuk berpuasa. Bukan tidak boleh, tidak mampu untuk berpuasa pada hari mereka tidak menjalani proses dialisis. Ini sebahagian besar. Sebahagian kecil macam tu. Okey. Ada juga yang tidak mampu berpuasa kerana ada masalah-masalah. Bila berpuasa mereka akan mengalami hypoglycemia. Jadi dari segi hakikat perubatan sebenarnya pun memang kita melihat kepada orang yang mengalami masalah sakit ataupun kerap mengalami hypoglycemia ni, dia akan dikategorikan sebagai very high risk lah. Maksudnya orang yang sangat berisiko untuk berpuasa. Jadi mereka tidak dibenarkan untuk berpuasa, kerana bila berpuasa gula mereka akan drop sehingga ke tahap 3 lebih lah, ataupun di bawah dah 4. So dia memberi kesan yang bahaya kepada fungsi tubuh badan. Okey, jadi saya ingin menyentuh ialah kepada kalau ataupun jika mereka yang menjalani dialisis berpuasa dan mereka memang disahkan telah pun menjalani rawatan perubatan, telah pun menjalani pemeriksaan perubatan dan pemeriksaan kesihatan, mungkin ada orang tanya apakah mungkin ada satu nasihat pemakanan yang bersesuaian kepada mereka yang berpuasa, yang menjalani dialisis ini untuk berpuasa. Okay. Antara apa yang saya dapat lihat ialah bagi sesetengah pesakit mereka akan memilih option untuk menjalani dialisis pada waktu malam. Ini yang berlaku pada Adam. Maksudnya jadual dialisis mereka mereka akan cenderung untuk menjalani dialisis pada waktu malam. Kerana dia ada dua sebab. Satu ialah isu kesihatan. Maksudnya bila mereka lepas menjalani dialisis mereka rasa macam dah tukar, mereka rasa macam kita panggil dah penat, maafkan saya. Mereka dah penat selepas menjalani dialisis. Jadi apa mereka buat, mereka shift ataupun tukar jadual itu daripada siang hari kepada malam hari lah. Maksudnya selepas pada maghrib mereka dah start buat rawatan dialisis tersebut. Dan untuk kes-kes peritoneal juga sama. Ada yang menukarkan penggunaan kita panggil jenis larutan dialisit. Dia ada beberapa jenis larutan dialisit yang daripada dialisit yang glukos biasa kepada iodextrin. Tapi benda ni boleh bincang dengan nefrologis ataupun pakar-pakar perubatan yang lebih tahulah. Okey, cumanya apa yang saya nak sentuh di sini ialah berkaitan dengan jika orang yang menjalani dialisis itu berpuasa, bagaimana mereka boleh berpuasa dengan baik, dan apakah panduan-panduan pemakanan. Saya fokus kepada pemakanan. Okey, satu apa yang kita perhatikan dari segi pengambilan makanan yang tinggi potasium. Yang ni orang yang menjalani dialisis ataupun orang yang kita panggil on stage 3 untuk penyakit buah pinggang ini, mereka perlu untuk mengawal jumlah potasium. Apa maksud potasium? Potasium satu garam mineral yang mana dia membantu dalam mengimbangi tekanan darah. Cuma untuk orang yang mengalami masalah buah pinggang, potasium ni
berisiko untuk tinggi. So dia menyebabkan masalah berlakunya hyperkalemia. Okey. So hyperkalemia ini satu keadaan di mana potasium itu tinggi dalam darah, dan apa kesan dia? Kesan dia boleh menyebabkan gangguan kepada denyutan jantung. Okey. Jadi untuk orang yang menjalani dialisis ini, dia kalau sebaiknya dia perlu mengelak ataupun perlu mengawal pengambilan makanan tinggi potasium. Tapi di bulan puasa ini memang kita kata antara makanan yang popular ialah kurma lah, ataupun buah tamar yang menjadi santapan untuk kita berbuka puasa. Sebenarnya tak ada masalah untuk ambil tamar tu sekadar 2 ke 3 biji, cuma jangan berlebihan, dan pada masa sama jangan mengambil pengambilan makanan-makanan tinggi potasium yang lain. Contoh yang paling mudah macam serbuk ginseng tu ialah memang kita ada antara tinggi potasium, tapi jarang orang ambil ginseng bulan puasa ni. Makanan daripada sayur-sayuran dan buah-buahan antara yang tinggi potasium, sayuran-sayuran hijau pun tinggi potasium. Apa lagi? Makanan seperti air kelapa jangan terlalu berlebihan diambil, dan makanan seperti durian, nangka, cempedak sebaiknya kita elakkan lah. Kalau ada pengat pengat nangka ke, ataupun ada sira pisang sekalipun, sebaik-baiknya kita cuba elakkan. Ambil di bulan Ramadan ini, kerana dia boleh menyebabkan tinggi kalium ataupun tinggi potasium kepada tubuh badan kita. Okey. Jadi ini antara perkara pertama yang saya ingin tekankan ialah pengambilan makanan tinggi potasium. Yang kedua, untuk pesakit yang menjalani dialisis, mereka akan biasanya mereka akan mengalami penurunan berat badan. Okey, mereka akan kehilangan berat badan mereka dalam tempoh berpuasa. Jadi kalau pesakit macam ni, dia perlu ada self monitoring blood glucose ataupun kawalan kendiri berkaitan dengan paras gula dalam darah. Maknanya mereka kena kawal juga paras gula dalam darah. Self monitoring kena buat cek lah, kena semak selalu, cek gula supaya satu mereka tidak berlaku masalah hypo kepada mereka. Kalau gula dah kurang daripada 4, memang should be kena berbuka puasa lah. Okey. So yang ketiga dari segi ubat-ubatan, bincang dengan pegawai farmasi anda ataupun doktor anda untuk mengubah jadual ubat, jadual pengambilan ubat, bagaimana sepatutnya ubat ini diambil dalam bulan Ramadan. Okey. Dan okey, jadi kemudian satu lagi, pesakit yang menjalani dialisis, biasalah kita tahu mereka ini antara orang yang perlu mengawal air, maksudnya jumlah cecair dalam tubuh badan. Jadi apa yang perlu mereka buat, mereka perlu tidak boleh mengambil air terlalu banyak pada waktu berbuka puasa. Ni kalau kes orang dialisis yang berpuasa lah, saya cerita macam tu. Sebab di sana adanya rukhsah, adanya kemudahan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada mereka yang mengalami masalah penyakit ataupun masalah sakit yang berterusan ini untuk berbuka puasa. Mereka ada rukhsah mereka sendiri. Jadi bagaimana di sini 3 perkara yang saya tekankan. Satu is about potassium, yang kedua ubat-ubatan, dan yang ketiga is pengambilan air. Dari segi pengambilan makanan-makanan lain, kalau boleh satu lagi yang pentingnya, elakkan makanan-makanan tinggi garam, tinggi kandungan garam, ataupun makanan yang tinggi yang masin dan sebagainya. Yang ni pun sebaik-baiknya cuba elakkan, kerana dia berpotensi untuk menyebabkan masalah dehidrasi kepada tubuh badan pada siang hari ketika mana kita berpuasa. Jadi saya sentuh 4 perkara ini untuk mereka yang berpuasa. Cumanya pandangan saya sendiri, perlu ada satu panduan ataupun perlu ada satu guideline yang cukup baik secara bertulis lah, kita kata, untuk bagaimana orang yang menjalani dialisis ini ada kemampuan untuk menentukan tahap
adakah mereka boleh berpuasa atau tidak. Maksudnya kita ada satu panduan penilaian ke diri ke, so yang itu lebih baik dan lebih sesuai. Tetapi apapun, sebelum membuat apa keputusan, pastikan kita merujuk kepada mereka yang berautoriti dalam hal masing-masing. Jadi insya-Allah sekian saja perkongsian saya berkaitan dengan dialisis dan juga puasa Ramadan. Jadi selamat berpuasa kepada semua. InsyaAllah kita sambung dengan perkongsian yang lain pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.